Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi mendengar podcast saya pada hari ini. Hari ini saya ingin menyambung kisah saya yang tak habis sebelum ini berkenaan dengan bagaimana tindakan seorang individu mampu untuk mengembalikan semula semangat seorang individu yang lain untuk meneruskan perjuangannya. Itu adalah topiknya. Dan kisah tersebut adalah berkenaan dengan diri saya sendiri dan latar tempatnya adalah di matrikulasi ataupun matriks. Latar masanya ketika mana saya berumur sekitar 18-19 tahun macam tu. Baik. Dalam episod sebelum ini ataupun dalam bahagian pertama, saya ada berikan sedikit introduction ataupun pengenalan tentang bagaimana kisah itu berlaku. Bagaimana saya ditawarkan masuk ke matrikulasi di bawah aliran sains fizikal dan kemudian saya bertukar ke sains hayat. Saya bertukar kepada sains hayat. Saya sudah pun ceritakan di dalam bahagian yang pertama. Baik, sekarang ini saya ingin menyambung kisah tersebut untuk bahagian yang kedua pula. Baik, dalam bahagian pertama, selain daripada saya memberikan sedikit pengenalan kepada kisah tersebut, saya pun ada berkongsi juga cerita yang mana pada ketika itu saya menyambung belajar di matrikulasi yang terletak di negeri Johor itu. Saya telah pun habis semester pertama. Dan apabila habis semester pertama, bermaksud saya telah pun menduduki peperiksaan ataupun examination untuk semester pertama. Dan seperti mana yang saya telah pun terangkan dalam bahagian yang pertama sebelum ini, cara pemarkahan dan juga cara pengiraan peperiksaan di matrikulasi ini tidak sama dengan peperiksaan yang kita pernah duduki di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Cara dan kaedahnya tu sebenarnya sama seperti mana kebanyakan IPT ataupun institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta, universiti secara umumnya kira, iaitu mereka menggunakan sistem pointer. Kita akan dengar terma-terma ataupun istilah dia dapat 4 flat ataupun 4.0 ataupun dia dapat 3.5, 3.75 lower class, upper class, macam itulah lebih kurang. Tapi nak bagi tahu yang sistem pemarkahan untuk peperiksaan di matrikulasi sama seperti di universiti. Mereka menggunakan sistem pointer. Dan habis semester pertama, saya dah pun menduduki peperiksaan untuk semester pertama. Saya dapat keputusan, exam result. Dan ketika itu, saya dapat, kalau tak silap saya punya pointer, markah ketika itu, kalau tak 1.9, saya punya pointer untuk semester pertama tak silap 2 ke 2.3 lah macam tu. Kalau tak 1.9, 2.1, 2.2, sekitar tu lah saya punya pointer untuk semester pertama. Baik, saya sambung untuk bahagian yang kedua ni. Sebenarnya saya apabila masuk ke matrikulasi, saya rasa macam belajar sekolah menengah. Saya fikir macam tu, tapi
rupa-rupanya berlainan, tak sama langsung. Saya waktu tu memang jenis masuk belajar macam biasa. Saya tak ada nak buat research ataupun kajian sikit-sikit berkenaan dengan macam mana matrikulasi berfungsi, macam mana exam dia, apa subjek saya kena belajar, apa tu semester dan sebagainya. Saya tak kaji benda tu semua, saya main belajar masuk je. Jadi bila macam tu saya belajar macam biasa, nak dijadikan cerita dia, saya tak ada belajar secara bersungguh-sungguh. Saya buat biasa-biasa je. Jadi disebabkan oleh saya buat biasa-biasa saja, jadi saya punya keputusan peperiksaan exam pun biasa-biasa je. Itu yang saya dapat tak sampai 2 ataupun kira-kira 2 je pointer saya. Dan bila saya dapat keputusan exam tu, barulah ketika tu saya tergerak hati untuk buat sikit kajian berkenaan dengan matrikulasi, berkenaan dengan pointer exam dekat matrik, apakah requirement ataupun keperluan pointer yang saya perlukan untuk saya sambung belajar selepas matrikulasi nanti. Bila saya dah buat sikit-sikit kajian tu, dengan keputusan yang tak cemerlang untuk semester pertama tu, saya dengan secara automatiknya jadi down. Saya terus jadi down. Saya tak ada semangat, saya hilang semangat saya untuk belajar. Memang down. Fikiran saya kosong, pandangan saya kosong. Fikiran saya berserabut. Saya agak murung ketika tu. Memang tak ada semangat. Nak makan, tak ada semangat. Nak pergi ke kuliah, tak ada semangat. Nak buat aktiviti tu dan ini pun tak ada semangat. Memang tak ada semangat. Saya rasa macam nak balik rumah, saya nak balik rumah semula, kemudian saya nak menjalani hidup macam saya dekat sekolah dulu. Sebab itu ada sampai satu ketika bila mana saya bersendirian, saya waktu tu agak murung. Fikiran saya bercelaru. Ketika itu sampai ke tahap saya berusaha untuk mencari nombor untuk dihubungi, nombor cikgu di sekolah menengah untuk saya hubungi, supaya saya boleh bertanya kepada cikgu tersebut sama ada kelas untuk pelajar tingkatan 6 masih lagi dibuka untuk saya join masuk. Sebab bila saya dah buat kajian macam tu, saya fikir balik, aku punya keputusan ni tak cemerlang. Aku punya keputusan ni sebenarnya tak mencapai piawaian, tak capai standard yang diperlukan untuk aku sambung belajar dalam bidang yang berkaitan di bawah aliran sains hayat ini. Sebab waktu tu selain daripada keputusan exam yang tak cemerlang, saya pun sebenarnya waktu tu belum ada lagi hala tuju yang jelas. Saya nak jadi apa satu hari nanti, saya nak masuk dalam profession apa. Tapi disebabkan saya berada dalam aliran sains, jadi secara automatik dan secara tak langsungnya, pilihan pertama dan utama tentulah nak jadi doktor. Okey? Tentu sekali nak menyambung pengajian dalam bidang perubatan waktu tu. Sebab saya berada dalam bidang sains hayat. Saya belajar biologi, saya belajar kimia, saya belajar admat. Jadi pilihan pertama saya adalah untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Jadi bila saya check tu, nak jadi seorang doktor, nak sambung bidang perubatan ni, keputusan nak perlukan sekian-sekian pointer, nak kena sekian-sekian. Bila saya compare balik, saya bandingkan semula dengan keputusan saya dapat untuk semester pertama, jauh sangat, adalah sangat tidak layak untuk saya menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Sebab macam saya bagi tahu tadi, itu adalah pilihan pertama dan utama saya. Waktu tu saya tak terfikir pula
oh kalau tak jadi doktor, apa lagi yang saya boleh jadi dalam aliran sains hayat ni. Waktu tu saya tak terfikir lagi. Sekurang-kurangnya waktu tu kalaulah saya terfikir, saya mungkin tak berapa down. Saya mungkinlah tak berapa terkesan dengan keputusan yang tak cemerlang tu. At least saya ada semangat lagi untuk teruskan pengajian saya, menghabiskan satu lagi semester yang berbaki. Tapi sebabkan saya terus ambil target yang paling tinggi, iaitu untuk menyambung pengajian sebagai doktor, menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Jadi memang saya terduduk lah. Memang saya down gila. Saya down gila. Dan saya rasa memang saya tak layak untuk terus berada di matrikulasi. Saya rasa macam nak berhenti daripada matrik. Saya nak sambung belajar sekolah biasa. Sampai ke tahap itu. Jadi macam saya beritahu tadi, dalam situasi dan keadaan tu, saya memang murung. Saya memang sedih. Saya memang down. Saya memang tak ada semangat langsung untuk belajar. Bila saya, contoh saya hubungi orang tua saya, mak saya ataupun bapa saya, bila dengar suara mereka ni bertambah sedih adalah, bertambah sedih. Bertambah sedih. Sebab apa? Waktu tu dan saya punya pendekatan ketika tu, saya kalau boleh saya tak nak berkongsi benda-benda yang tak happy, yang tak best kepada orang tua saya. Saya tak nak susahkan orang tua saya untuk memikir masalah saya. Jadi saya pun tak ada plan, rancangan untuk berkongsi situasi saya yang saya hadapi ketika itu pada mereka. Jadi saya pendamkan je lah, saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya cuba untuk selesaikan sendiri. Tapi hari berganti hari, saya masih lagi tak happy, sedih kan. Jadi bila saya sendiri pun rasa saya tak boleh nak handle, saya macam saya beritahu tadi, saya dah cuba hubungi cikgu sekolah menengah. Saya tanya pada mereka, cikgu, Form 6 ni buka lagi tak untuk saya masuk? Tapi jawapan cikgu secara mudah dia, waktu tu dah tak boleh masuk lah sekolah Form 6. Dan kalau pun saya nak masuk, boleh jadi saya nak kena cari aliran sains yang tak jauh beza dengan apa yang saya ambil dekat matrik. Itu pun satu hal juga. Tapi senang kata, waktu tu dah tutup untuk kemasukan baru. Jadi saya pun tak ambil langkah seterusnya lah untuk cek sama ada saya boleh masuk ke tidak Form 6 tu. Memang confirm tak boleh masuk dah. Saya dah terlambat. Okay? Baik. Disebabkan saya tahu yang saya dalam keadaan yang agak tertekan, dalam emosi saya pun tak stabil. Saya tak boleh nak fokus belajar dekat situ untuk semester kedua. Saya pun mengambil keputusan untuk pergi merujuk kepada cikgu ataupun pensyarah kaunseling. Kaunselor lah, saya jumpa kaunselor dekat matrikulasi ketika tu. Saya pun dah terlupa dah nama pensyarah tu siapa. Tapi pensyarah tu seorang lelaki. Sebenarnya dia tegas tau. Dia macam garang orangnya. Tapi sebabkan cikgu tu memegang portfolio kaunseling, jadi mungkin pensyarah tu dia agak diplomasi. Dia menggunakan sepenuhnya kemahiran berkomunikasi yang beliau ada untuk menangani isu yang saya tengah hadapi ketika itu. Jadi saya dipendekkan cerita, saya datang masuk ke bilik cikgu kaunselor tu. Kemudian saya pun berterus teranglah kepada pensyarah tu. Saya bagi tahu masalah saya daripada A sampailah Z. Apa yang saya hadapi, apa saya rasa, dan saya pun cakap pada dia
apa yang perlu saya lakukan seterusnya. Saya pun tak ingat dah apa dia punya butir bicaranya dan apa respon saya dapat daripada pensyarah tu. Tapi benda yang saya tak boleh nak lupa dan saya ingat sampai hari ini ialah bagaimana dia sebagai kaunselor begitu empathy. Dia menjadi pendengar yang baik kepada saya. Dia dengar masalah saya, dengar apa situasi yang saya hadapi. Dan walaupun dia tak kata yang dia nak tolong secara terus terang, tapi tindakan dia, tindak tanduk dia, pendekatan yang dia ambil untuk pertama dengar masalah saya. Kemudian daripada situ buat analisis. Kemudian daripada situ, satu perkara yang saya ingat sampai ke hari ini ialah pensyarah tadi, dia tak gunakan kata-kata untuk pujuk saya, please cool down, okay, hidup memang macam tu, kemudian awak ada pilihan itu, alternatif ni, pilihan tu, pilihan ni. Seingat saya dia tak ada cakap macam tu. Tapi yang saya ingat, dia cuma mungkin bagi kata-kata semangat yang biasa kepada orang yang down. Kemudian habis daripada tu, apa yang pensyarah tadi lakukan adalah dia tahu saya dalam keadaan yang emosi tak stabil, dalam keadaan yang bercelaru, keadaan yang agak sedikit murung. Jadi apa yang dia lakukan, dia datang kepada saya, kemudian dia tengok saya, kemudian dia peluk saya. Dia peluk saya beberapa saat jugalah, dia peluk saya. Kemudian bila dia peluk saya tu, seolah-olah saya boleh rasakan yang orang lain boleh ada perasaan yang sama yang saya hadapi ketika itu. Saya boleh rasa yang dia memahami masalah yang saya hadapi ketika itu. Dan dia simpati, kemudian dia cuba menggunakan kebolehan dia berkomunikasi dia, kemudian kebolehan dia menggunakan physical contact untuk memastikan saya berada dalam emosi yang kembali stabil. Jadi sekali lagi saya nak bagi tahu, itu adalah momen, itu adalah saat, itu adalah detik yang saya tak akan boleh lupa sampai bila-bila. Sebab apa yang berlaku selepas itu adalah, walaupun masalah berkenaan dengan saya punya keputusan exam yang tak cemerlang tu tak berubah pun. Kalau saya sebelum tu dapat 1.9, pointer saya dapat 1.9, saya masih lagi dapat 1.9. Tetapi apa yang berubah adalah, kalau dulu saya mungkin nampak satu-satunya peluang saya untuk menyambung pelajaran saya adalah masuk ke dalam bidang perubatan, ambil degree dalam bidang perubatan. Itu satu-satunya pilihan saya ada. Tapi disebabkan oleh pensyarah tadi, kaunselor tadi, dia cuba memahami saya, dan pendekatan yang dia gunakan tu mampu untuk memujuk hati saya, mampu untuk menenangkan kembali emosi saya. Jadi alhamdulillah, saya syukur sangat pada Allah. Selepas kejadian tersebut, walaupun keputusan saya tak berubah macam tu juga, tapi semangat saya pulih. Kalau dulu mungkin saya macam rasa down sebab saya tak boleh nak sambung degree ataupun pengajian saya dalam bidang perubatan. Tapi sekarang ni setidak-tidaknya saya punya fikiran tu lebih terbuka. Saya terbuka untuk alternatif lain. Dan pada ketika itu, saya sudah memikirkan apakah alternatif yang patut saya ambil untuk menggantikan degree dalam bidang perubatan. Apa yang saya patut ambil ketika itu. Jadi dipendekkan cerita, disebabkan oleh kejadian itulah mungkin saya dapat ilham, saya dapat idea untuk menyambung pengajian saya dalam bidang
IT dalam bidang teknologi maklumat. Bila saya fikir balik, oh saya mungkin tak layak untuk sambung degree dalam bidang perubatan dengan keputusan yang tak cemerlang untuk semester pertama, walaupun saya mungkin boleh perform untuk semester kedua, tapi disebabkan cuma ada 2 semester saja, dan semester pertama tu saya memang KO, saya mungkin tak boleh nak mencapai target yang diperlukan untuk sambung degree dalam bidang perubatan walaupun saya perform untuk semester kedua. Itu belum cerita lagi yang saya punya penilaian bahasa Inggeris tu pun teruk. Okey? Penilaian bahasa Inggeris saya tu pun teruk. Jadi kombinasi daripada isu-isu ni memang saya tak layak pun sambung pengajian dalam bidang perubatan. Jadi alternatif ketika itu, bila saya fikir balik, saya ada experience ataupun pengalaman bergelumang dengan komputer dekat rumah bila mak abah belikan PC ketika saya berusia 16 tahun, tingkatan 4. Saya ada exposure ataupun pendedahan kepada komputer dan saya pun rasa perkara tersebut dekat dengan diri saya, maka saya fikir elok juga saya sambung dalam bidang IT. Rasional yang lain je, bagi saya sekarang ni kita berada pada zaman moden dan banyak teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan. Sebahagian besarnya teknologi tu datangnya daripada bidang IT. Maka bagi saya tak rugi kalau saya menyambung pengajian dalam bidang IT. Bila saya terfikir itu secara tidak langsung dah pun memujuk hati saya, sudah pun membuatkan fikiran saya ini tidak memikir satu-satunya saya gagal untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Saya dah ada alternatif lain. Saya dah ada pilihan lain. Saya masih boleh meneruskan pengajian saya untuk peringkat sarjana muda ataupun degree. Saya masih ada peluang. Jadi alhamdulillah, dipendekkan ceritanya, walaupun saya tak menyambung pengajian dalam bidang perubatan, saya menyambung pengajian saya dalam bidang IT. Saya sambung bidang IT di salah sebuah IPT swasta. IPT swasta bawah MARA. Selama 4 tahun dan alhamdulillah semuanya okey. Dan alhamdulillah hari ini saya bekerja dalam bidang IT. Saya jadi orang IT. Jadi sekali lagi, kesimpulan yang saya boleh buat dekat sini adalah ada ketikanya bila mana kita sedar yang kita tidak boleh menyelesaikan masalah tu sendiri, jangan segan silu, jangan pendamkan masalah kita itu kepada diri kita sendiri. Cuba cari jalan, cari orang yang kita percaya, yang kita fikir boleh bantu kita selesaikan masalah kita. Tapi kena fikir betul-betul. Contoh dalam kes saya tadi, saya merujuk kepada cikgu kaunseling ataupun pensyarah yang di bawah bidang kaunseling. Jadi memang itu bidang dia. Dia tahulah macam mana nak selesaikan. Tapi dalam kehidupan umum, harian secara umumnya, kita kena pilih betul-betul siapa yang kita berkongsi masalah tu. Kalau contoh kita ada masalah dalam contohnya tempat kerja kita, mungkin kita boleh berkongsi masalah tu dengan kawan yang kita percaya ataupun orang yang lebih senior daripada kita dalam company yang sama ataupun company lain. Cari orang yang kita fikir boleh bantu kita, bukan sembarangan orang tau. Bukan sembarangan orang. Apalagi kalau masalah yang kita hadapi itu adalah masalah peribadi. Masalah yang memang kita hadapi secara peribadi. Contohnya, masalah tentang rumah tangga, masalah tentang suami, tentang isteri, tentang anak dan sebagainya. Itu lebih peribadi. Jadi kena lebih berhati-hati memilih jalan penyelesaian.
ataupun lebih berhati-hati untuk memilih siapa yang kita fikir dan percaya boleh bantu kita selesaikan masalah. Sebab bagi saya, kalau kita silap pilih orang, silap-silap, bukan masalah kita tu boleh selesai, bahkan bertambah masalah lagi ada. Jadi sebab itulah kita kena, walaupun kita tak boleh selesaikan sendiri dan kita mencari bantuan daripada orang lain, pastikan orang yang kita rujuk tu, kita percaya orang recommend dia, dia memang dalam bidang dia, dia ahli dalam bidang tersebut, kita percaya dia boleh bantu kita untuk selesaikan masalah. Walaupun tak secara direct selesaikan masalah kita, sekurang-kurangnya bagi idea, sekurang-kurangnya bagi semangat dekat kita untuk kita menghadapi masalah tersebut dan selesaikan masalah tersebut. Jangan kita pendamkan. Cuba luahkan, dan luahkan kepada orang, individu, kumpulan ataupun orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Kita perlukan sistem sokongan, sistem bantuan yang kukuh untuk menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan hidup, kerjaya dan sebagainya. Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Maka berakhirlah bahagian kedua untuk kisah saya di matrikulasi. Dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tu ada manfaatnya kepada siapa yang mendengar di mana saja anda berada. Jadi boleh jumpa lagi ataupun boleh dengar lagi podcast saya pada episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.